بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjemput dan memilih kita untuk kita berada di majlisnya yang mulia di dalam kuliah khas online di bawah tajuk antara ujian dan azab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anjuran dan tajaan grup infak Masjid Darsa 23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati semua para penaja kita. Allah mengangkat kedudukan mereka ke sisinya, diberi taufik dan hidayah berkepanjangan dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini penuh dengan ujian. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak tengok kita, siapa di kalangan kita yang paling baik amalnya. Seperti mana yang Allah sebut, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut maha berkatlah Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangannya lah kerajaan dan kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu dia maha berkuasa. Dan Allah menyifatkan dia dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mencipta mati dan hidup sebab dia nak menguji kamu, siapa di kalangan kamu amalnya paling baik. Bila mana hidup ini penuh dengan ujian,
Maka ujian sifatnya ialah cubaan. Ujian yang Allah jadikan dalam hidup ini ialah seumpama seperti kita masuk sekolah. Bila kita masuk sekolah, kita belajar di sana, kita akan berjumpa dengan pelbagai ujian yang diberikan oleh para guru dalam kelas. Kita mengaji hari ini, habis belajar, kita buat latihan, buat ujian. Bukan sakat satu subjek, berapa subjek kita belajar, semua ada ujian. Jadi bila ujian didatangkan, tujuan ataupun hikmah ujian ialah untuk memantapkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita ialah untuk Allah Subhanahu Wa Taala nak uji iman kita, nak mantapkan iman kita. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? No way, mesti kena uji. Bila kita kata kita beriman, pasti kita akan diuji keimanan kita. Betul ke beriman? Sungguh ke beriman? Betul ke? Dan orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana diuji, mereka akan mempersiapkan diri untuk berdepan dengan ujian. Maknanya mereka tak mau mereka gagal di dalam ujian. Dan orang beriman sentiasa mempersiapkan perasaan untuk diuji bila-bila masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni lah contoh, pernah dah tengok satu orang guru boxing ke tomoy ke, jadi kawan, jadi yang diuji ni ataupun askar ke duduk tegak macam tu, jadi dia akan ditumbuk apa semua. Jadi pasal apa yang dia boleh tahan tumbukan? Sebab dia bersedia untuk ditumbuk, kan? Dia tarik nafas, dia tahan, jadi tumbuk tak apa. Jadi begitulah ujian. Kita kena bersiap sedia untuk menghadapi ujian. Jadi untuk menghadapi ujian, apa persiapan kita? Mempersiapkan perasaan untuk menerima sebarang ujian daripada Allah. Hidup ni bukan semua kita sihat selama-lama. Kita akan sakit juga. Kita tak tahu kita akan sakit apa, ataupun macam mana sakit akan main kat kita. Bersedia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak tahu, orang yang tak kenal kehidupan, ialah orang yang membiarkan hidupnya berlalu tanpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bersiap untuk menghadapi sebarang ujian. Akhirnya bila berlaku ujian, dia tewas. Dia tak sabar, dia tak redha, dia protes. Apa jadi pada dia? Dia akan sakit jiwa. Hidup di dunia ni bukan macam hidup dalam syurga. Dalam syurga tak ada ujian sama sekali. Hidup di dunia ni yang ada ujian. Maka subhanallah, Allah kata, apakah orang yang mengatakan dia beriman, dia dibiarkan untuk hanya berkata dia beriman sedangkan dia tak diuji? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang betul-betul benar, siapa yang benar di kalangan kamu, dan siapa yang dusta terhadap pengakuan dia. Dia kata dia beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi bila mana diuji, dia protes Tuhan, dia bantah Tuhan, tak puas hati pada Tuhan, dia bohong kata dia beriman dengan Tuhan. Kalau siapa yang gagal ujian, dia akan dihukum oleh Allah.
Apa dia hukuman yang Tuhan timpakan pada dia? Kemurkaan Allah. Apa rasa dimurkai Tuhan? Jiwa bercempera, berselerak, serabut. Tu tanda orang tu dimurkai oleh Tuhan. Tapi bila mana datang ujian, tenang dengan ujian. Apa tanda dia? Allah meridai dia. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah status ujian dalam hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian seumpama seperti angin dan ribut yang datang melanda. Cuba tengok pokok. Ribut ni bila demai sapu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang akarnya pendek terbalik. Tapi yang akarnya menunjang tetap. Walaupun macam tu. Ribut main macam tu. Bagi pokok yang imannya menunjang, yang akarnya menunjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ribut mai, bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riak kata ribut akan sampai, dia dah mula bergerak lah. Akar tu mula bergerak dalam tanah, menunjang dalam tanah. Itulah umpama orang yang kuat iman. Makna bila ujian nak sampai, mereka dah mempersiapkan, ya Allah, tetapkan iman kami, kukuhkan iman kami, kuatkan hati kami. Kami tak mau gagal dengan ujian Engkau, wahai Tuhan. Sebab gagal kemurkaan, kejayaan ialah keridaan. Maka subhanallah, maka kita mesti jadi seorang yang beriman yang positif dengan ujian. Makna bila ujian mai, positif. Ujian bukan negatif. Macam cikgu bagi periksa anak murid, ajak buat latihan. Cikgu ni payahlah duk buat ujian selalu ni, tak syok lah mengaji. Bila mengaji mesti kena ada ujian. Jadi ujian tu memperhebatkan seseorang, memperkukuhkan kefahaman seseorang, meninggikan darjat seseorang. Bila lulus ujian naik kelas. Salah Sayyidina Muhammad. Begitulah orang yang lulus ujian akan naik pangkat. Bila kita uji, kita sabar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan berjaya. Setiap bangsa yang hebat melalui ujian yang hebat-hebat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mereka berjaya akhirnya. Cuba tengok bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka hidup dalam penindasan dan kezaliman penguasa sepanjang zaman. Mereka ialah bangsa yang lahir daripada bangsa mereka ramai nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka bangsa berilmu, mereka bangsa beragama. Tapi oleh kerana mereka sabar menempuh ujian sepanjang zaman, akhirnya mereka jadi penguasa, mereka jadi pemimpin dan pemerintah. Dalam Quran Allah sebut, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka tu a'immah, pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, mereka mengambil petunjuk daripada kami. Bila kami jadikan mereka pemimpin dengan petunjuk yang kami beri pada mereka, lamma sabaru, selepas mereka sabar. Jadi subhanallah, maka laluilah ujian dengan penuh kesabaran, dan bersiaplah untuk bersyukur selepas kita lulus ujian. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila datang pertolongan Allah,
Allah bagi pertolongan selepas umat Islam layak untuk mendapat pertolongan. Cuba tengok pasal apa umat Islam Palestin Allah tak bagi menang lagi. Sebab Allah nak bagi lepas kemah lagi, kukuh lagi. Sebab Allahumma salli ala sayyidina, Tuhan nak umat Islam jadi umat yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina. Umat yang hebat ialah umat yang menempuh ujian dan berjaya. Mungkin ada beberapa peratus lagi untuk umat Islam di Palestin layak untuk mendapat kejayaan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau tengok apa hikmah mereka ditindas, mereka tak gerun dan takut kepada Israel dan Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok anak-anak mereka. Anak-anak mereka baling batu bukan bersembunyi. Baling batu dalam keadaan terbuka. Jadi kalau nak sampai peluru, sampailah. Bahkan ibu-ibu mereka dah tak sayang anak untuk diberikan mati di jalan Allah. Bukan macam mak-mak kita. Mak mereka ni bila anak nak pi berjihad sangat gembira dan sangat seronok. Dan minta pula, ya Allah bagilah anak aku mati. Kita ni nak bagi anak hidup, mereka nak bagi anak mati. Ya Allah bagilah anak aku mati. Sebab mati itu mati yang paling mulia sekali. Tu umat Islam di Palestin. Pasal sebab mereka dah hidup berzaman-zaman macam tu. Mereka tak heran kepada tembakan, dibunuh, ditangkap. Pernah nak tengok video anak-anak Palestin, budak-budak kena tangkap, diheret. Subhanallah. Maka itulah hikmahnya ujian. Ujian bukan mana Tuhan tak sayang. Tuhan tak sayanglah kat kita. Apa pula Tuhan tak sayang? Sayanglah diuji. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad, bila mana dia cinta kasih pada sesuatu kaum, ibtalahum, dia uji kaum tu. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni dia macam ni, dia macam kucing. Kita kejar kucing, dia lari. Tapi bila sampai di tembok, dia tak lepi dah, dia tala balik kat kita, tak tahu. Orang Melayu ni tak apa. 2 dos tak apa, 3 dos tak apa. Esok bila mati habis, baru dia nak bangkit kot. Jadi begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak orang atas bak ya, orang bawah ni penin habis dah ni. Allahumma salli ala, macam tak ada suara. Macam tak ada suara. Minta kasihan belah, diihsani, tolong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, begitulah yang kita sebut ujian. Apa pula azab? Azab ni ialah untuk orang yang tak sanggup ataupun tak menerima ujian tu. Jadi pada pihak dia azab. Bagi benda yang sama, turun sama. Tapi cara penerimaan, hak ni sanggup terima, hak ni meredai dengan ujian, hak tu ialah rahmat. Tapi kalau mai ujian, berontak, protes, tak boleh terima, jadi perkara yang sama namanya azab. Azab untuk orang kafir, ujian untuk orang beriman. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila berlaku tsunami Aceh dulu, orang Aceh tinggal sebatang kara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi menurut pengkaji yang mai daripada Jepun, mereka kata masalah Sayyidina Muhammad, tidak ada satu pun isu bunuh diri di Aceh. Kalau di Jepun, kalau tinggal sebatang kara nak hidup apa lagi? Matilah, bunuh diri. Bahkan di Jepun, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan main apa-apa lagi pun. Hari-hari ada bunuh diri.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila saya ke Jepun, jadi orang cerita di Jepun ni dia ada satu taman bunuh diri. Jadi masalah Sayyidina Muhammad ada ambulan dak beratok lah. Kalau saya bunuh diri, jadi buat pergi terus ke hospital. Jadi pasal mereka, Allahumma salli, Jepun ni bagus, tapi agama dia tak Islam je. Jepun ni mereka menyembah matahari lah, agama Shinto lah, tapi masyarakat mereka tu disiplin. Masyarakat mereka tu kalau lah Islam cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu masyarakat mereka. Dulu sebelum daripada ada handset, semua orang duk baca buku. Lah ni mereka pun kena fitnah juga. Bila naik kereta api macam handset semua. Dan setiap mereka tak peduli orang sebelah. Sa'ala Sayyidina Muhammad, kira handset. Jadi dia pun jatuh lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat atau Allah sekalian, maka tanya diri, bila main ujian, kita anggap ujian tu ialah ujian ataupun azab. Seseorang yang menganggap ujian itu azab sebab dia tak benar-benar beriman. Walaupun dia beriman, tapi dia tak sungguh beriman dia. Tapi seseorang yang imannya utuh, imannya kuat, ujian ialah merupakan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ujian ialah satu program yang Tuhan buat pada kita untuk mengangkat darjat kita. Semakin banyak diuji, semakin tinggi dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi kata asyadul bala al-anbiya, orang yang paling banyak diuji Allah nabi-nabi. Thummal amsal, kemudian siapa yang seperti Nabi, ujian banyak juga. Kemudian orang yang seperti Nabi, maknanya para aulia, para ulama, ujian yang mereka tempuh sangat banyak dan sangat hebat. Sebab Allah nak bagi darjah kepada mereka, Allah nak bagi pangkat kepada mereka, Allah nak dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada grup Infak Masjid 23 yang menaja majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melalukan para penaja kita di tempat yang membahagiakan mereka. Kalau mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengangkat kedudukan mereka ke sisinya setinggi-tingginya. Amin. Mudah-mudahan Allah kurniakan yang sama pada kita semua. Mudah-mudahan kita memahami bahawa ujian ialah tanda sayang dan kasih Allah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.